Jadi kita teruskan pada testimoni apa ni Kak Suraya. Ada tak? Okay, Assalamualaikum. Ada? Assalamualaikum Kak Su. Okey, boleh teruskan Kak Su? Okay, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Sihat semua? Alhamdulillah. Okay. Malam ni Kak Su nak share sikit lah. Ni testimoni baru tau untuk malam ni. Kejadian ni minggu ni lah. Minggu ni banyak orang balik kampung pada Taksik lah. Tapi pikiran saya lah. Disahkan positif COVID lah. Lepas tu satu rumah cucu anak semua dah positif. Cara tawakal lah untuk membantu jiran supaya dia tak merebak teruk sebab dah hilang dah simptom dia punya, dia rasa bau semua dah hilang dah. Dia punya selera makan pun dah dah tak boleh nak makan pun tak lalu dah. Sebab apa kemarin ada sembang dengan jiran saya ni, dia kata demam dulu, start demam, lepas tu hilang rasa bau, tak ada bau, tak ada rasa nak makan, dah tak lalu nak makan gitu. Lepas tu dekat je lah bagi dekat dia Nutrihat Stepping lah. Nutrihat Stepping, lepas tu bagi kopi CEO yang 3-in-1 tu 2 paket je rasa bagi. Sebab apa nak tolong dia lah. Lepas tu bila dia dah okey dah. Dia tanya dia dah okey. Tapi bila dia buat swab test petang kemarin dia positif. Tapi dia dah demam tu dah berpeluh lah, dah okey. Hari ni dia punya anak dia dengan cucu dia semua start demam. Lepas tu dia ada Greenzy. Kak suruh dia hak budak kecil tu baru umur bulan, 2 bulan kot, 3 bulan gitu. Kak suruh bagi mak dia letak Greenzy kat jari tu, kat ujung jari, suruh anak dia isap. Isap Greenzy tu macam dia isap susu. Lepas tu Kak suruh ikhtiar lah ambil sebab dia budak kecil Nutrihat tu tablet, tak nak telan. Sudah tumbuk lah. Tumbuk Nutrihat tu, hancurkan semua tu, letak di atas lidah. Letak atas lidah, lepas tu sebab dia tak bagi susu botol, dia bagi susu badan. Dia kata anak tak mau nak minum lah kan. Lepas tu saya kata letak atas lidah, lepas tu terus bagi susu badan. Lepas tu tadi Kak Su minta feedback balik lah kan dengan dia punya tok dia. Dia kata okey dah. Demam cucu dah tak demam, dah kebah dah. Lepas tu cuma dia sekarang ni ada dia rasa bau tu dah tak lagi lah, makan nasi pun semua tak rasa. Tak sebagi dia ambil tu kopi sekotak. Kira kopi ada pun ada lagi stok di sini, mungkin tak cukup duit. Kalau saya agak sebagi stok kopi dulu lah yang tanpa gula. Sebab apa tu untuk yang yang tak ada bau rasa tu, sepesan dia buka kopi tu tak payah bancuh, terus dia letak atas lidah supaya dia serat cepat kan. Lepas tu aman lah. Lepas tu tidak batuk lah dia pun kan. Sekarang ni dia pun dah peringkat batuk tu geli-geli tekak dah. Tu memang simptom COVID lah. Dia memang kadang rasa demam, dia start demam, lepas tu hilang dia rasa bau, dia geli tekak. Bila tekak geli dia akan batuk. Tapi alhamdulillah sebab jiran Kak Su ni memang ada darah tinggi, dia ada kolesterol semua tu lah. Yang dia pun gempal juga badan dia. Jadi di sana kan bila ada yang ada penyakit ni lagi, kalau dapat COVID dia lagi teruk lah orangnya. Tapi alhamdulillah Kak Su tanya tadi di WhatsApp dia kata okey dah, petekak dia pun tak rasa gatal. Dia kata semua cucu-cucu dia semua telan Greenzy. Tu je lah. Tu rasa alhamdulillah lah sebab hari ni boleh tolong jiran lah kan, daripada sebab pejabat pun, orang kesihatan pun esok baru dia pantau. Jadi alhamdulillah lah kan malam ni rasa boleh tolong dia supaya tak oksigen dalam badan dia tu tak drop. Jadi kalau oksigen drop bahaya jugalah dekat kita punya. Kalau orang COVID
Oksigen drop memang tu yang bahaya sangat untuk kita untuk di apa. Selalu macam tu lah, bila kita check SpO2 tu memang dia akan drop nanti. Jadi itulah konsep kat semalam ni. Semoga kalau ada jiran lagi yang ada macam tu, kita nekat je lah mana yang tolak produk Songho ni. Mungkin lepas ni saya rasa dia akan guna produk Songho lah untuk anak cucu dia sebagai apa, first aid lah untuk dia orang. Okay, yang saja saya kurang satu. Terima kasih Kak Su. Moga apa ni dengan testimoni Kak Su tu dapatlah membantu lagi ramai orang untuk mendapatkan kesihatan. Kita doakan moga jiran Kak Su tu nanti dengan anak-anak beranaknya bertambah baiklah. Okey, jadi masa pun dah tak cukup sangat ni. Kita ada lagi satu speakers yang akan membincangkan topik pada hari ini. Jadi saya tak nak buang masa, saya menjemput VM Syahizan. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, selamat malam semua. Jangan tidur lagi ya. Okey, baik. Jadi untuk malam ni saya nak bentangkan secara ringkas saja, tak ada nak panjang lebar lah. Ya, berkaitan dengan kriteria MLM yang patuh syariah. Ya. Baik, benda ni mungkin benda yang baru bagi mereka yang belum pernah dengar sebelum ni, tetapi jadikan perkara ini satu senjata kita. Satu senjata kita untuk kita berhadapan dengan prospek ataupun klien yang juga ada buat bisnes MLM lain, ataupun prospek dan klien yang meragui bisnes MLM ni. Kebanyakannya antaranya timbul stigma MLM satu scam, penipuan, ya, skim cepat kaya dan sebagainya. Dan kebanyakannya stigma ataupun persepsi negatif ni timbul kerana tak cukup maklumat ataupun salah faham kerana tidak mencari sumber yang betul. Jadi untuk malam ni, insya-Allah kita akan tengok apakah kriteria MLM patuh syariah dan kita lihat adakah ada dalam Songho kriteria ini. Ya. Baik, kriteria ini bukan saya cipta sendiri, tapi kita berpandukan kepada garis panduan JAKIM, iaitu garis panduan perniagaan jualan langsung MLM menurut syariah. Yang mana guideline ini telah diperlakukan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa pada tahun 2011. Dan tuan-tuan boleh maklum secara percuma di link yang saya tunjuk di sini. Nanti saya akan share di grup masing-masing. Okey, baik. Jadi tujuannya garis panduan ini nak bagi satu petunjuk panduan kepada syarikat, kepada orang ramai juga tentang bagaimana untuk mengenali ataupun menjalankan perniagaan MLM berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Baik. Jadi latar belakangnya ialah MLM ni merupakan satu bentuk perniagaan yang menyumbang kepada pendapatan individu dan ekonomi negara, tak dapat dinafikan. Jadi MLM ni beri peluang pada orang ramai untuk tambah pendapatan sebab MLM ni company dah sediakan sistem, dah sediakan insentif, komisen, produk, marketing sebagainya. Jadi memudahkan lagi orang ramai untuk menambahkan pendapatan isi rumah. Ya. Jadi Muzakarah telah memutuskan bahawa MLM ni satu bentuk perniagaan yang diharuskan, bukan diharamkan, selagi mana tidak bercanggah dengan konsep syarak. Ya. Jadi jawatankuasa yang membincangkan, menyusun garis panduan ni bukan orang yang calang-calang, tapi orang yang pakar dalam muamalah Islam. Ya. Jadi kalau contohnya antara Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman, ya, antaranya Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman dan beberapa lagi nasihat syariah dan juga pensyarah daripada UIA dalam bidang muamalat serta wakil daripada Kementerian Perdagangan, iaitu kementerian yang berkaitan dengan MLM ni lah. Jadi telah telah bersetuju majlis fatwa bahawa inilah garis panduan perniagaan MLM menurut syariah yang diperlakukan, yang boleh dijadikan rujukan rasmi pada orang ramai. Ya. Okey, baik. Jadi MLM ni ataupun perniagaan jualan langsung, bukan MLM jualan langsung. Perniagaan jualan langsung ni ada 3 bawahnya. Salah satu bentuk jualan langsung ataupun direct selling ialah MLM, pemasaran berbilang tingkat. Ya. Okey, baik. Jadi ada 15 kriteria MLM yang diharuskan Islam. Ya. Okey, baik. Yang pertama, mestilah syarikat itu berdaftar dan mempunyai lesen.
Dia sesuai dengan di bawah Akta Syarikat 1965, syarikat tu berdaftar, ada lesen sah, kemudian memiliki lesen di bawah Akta Jualan Langsung dan skim anti piramid. Maknanya mesti berdaftar dan mempunyai lesen supaya dilindungi di bawah undang-undang negara. Macam Chuang Ho didaftarkan di bawah Akta Syarikat dan juga ada lesen Akta Jualan Langsung. Kalau tuan-tuan pergi Wisma Chuang Ho, memang ada terpapar ni lah, wajib ditayangkan. Carilah, cari. Ya, nanti buat treasure hunt. Okey. Yang kedua, ada kontrak jualan langsung secara bertulis. Satu MLM Patuh Syariah mesti ada kontrak perjanjian jualan langsung secara bertulis. Sama ada bertulis di atas kertas secara fizikal ataupun tertera secara bertulis secara elektronik di website. Jadi kita alhamdulillah memang ada kontrak ni dalam kalau sebelum ni dalam borang pendaftaran ya, borang pendaftaran kita belakang borang pendaftaran tu ada kontrak ni, syarat-syarat ni. Yang ramai orang tak baca sebenarnya. Mereka hanya isi sign saja. Dan kalau dalam pendaftaran yang terbaru kita, e-registration ada. Kalau tuan perasan sampai satu tahap lah, sampai satu proses tu dia akan minta kita agree ke tak agree dengan terma dan syarat. Sama, terma syarat yang dalam disebutkan tu pun sama dengan kertas ni. Ya. Okey, baik. Kemudian tempoh bertenang. Yang ketiga, tempoh bertenang. Sesuatu MLM Patuh Syariah mesti menyediakan tempoh bertenang kepada peserta yang masuk menjadi pengedar ni. Tujuannya apa? Beri pilihan. Tujuan ni memberi pilihan pada peserta, kod-kod nak batal permohonan, kod-kod tiba-tiba buat keputusan tak jadi ahli. Mesti bagi ruang kepada peserta tempoh bertenang. Kita ada tempoh bertenang, cuma tak tahu je ya. Iaitu dalam syarat yang kelima, iaitu jika seorang pengedar baru mohon untuk jadi pengedar dan nak berhenti dalam masa 10 hari, maka syarikat akan memulangkan balik bayaran. Starter kit tu akan pulang balik ya, bayaran tu dalam masa 10 hari lah. Sesuai dengan tadi, kalau tadi dia minta tempoh 10 hari, kita pun bagi 10 hari. Dalam syarat ni disebutkan 10 hari dan kita pun memenuhi 10 hari. Okey, baik. Kalau lama pun lagi tak ada masalah. Dan yang keempat, ciri yang keempat ialah yuran keahlian pada kadar yang minimum. Ya, yuran ditetapkan adalah mesti pada kadar yang minimum, meliputi kos pengurusan dan bahan bercetak. Ya, okey. Jadi macam kita alhamdulillah yuran kita ni, yuran keahlian Chuang Ho memang pada kadar yang sangat minimum lah. Ya, iaitu RM15 saja sekarang ni. Kalau sebelum ni RM26 sebab berserta dengan bahan bercetak, starter kit kita, stiker, buku panduan, manual, guideline semua. Tapi sekarang ni kita turunkan kos sebab zaman elektronik. Jadi orang boleh muat turun sendirilah di website portal kita dan boleh baca. Ya, boleh baca. Okey, baik. Kemudian bayaran yuran ni mestilah dengan syarat bukan menjadi sumber keuntungan dan mestilah yuran dikenakan ni pada kadar yang munasabah. Sebab ada MLM lain yurannya tidak munasabah, ya, ratus, ribu dan sebagainya, ya. Okey, baik. Okey, ini contohlah yang antara makluman daripada pihak syarikat tentang kadar yuran yang terbaru turun pada awal tahun baru ni. Okey, baik. Kemudian yang kelima, mesti ada tujuan menjadi peserta. Bila seseorang itu daftar masuk jadi pengedar syarikat MLM, mesti ada tujuan yang jelas diberitahu pada peserta. Ya, apa dia? Iaitu membeli dan menggunakan barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan atau ditawarkan oleh syarikat dengan menikmati keistimewaan dan insentif yang ditetapkan atau menjadi pengedar, wakil atau ejen jualan kepada barang dan perkhidmatan ditawarkan oleh syarikat. Kita alhamdulillah kita memang ada dua-dua ketetapan ini. Bila kita jadi daftar isi borang, automatik kita akan jadi pengedar kepada Chuang Ho dan automatik kita boleh beli barang dan kita boleh guna dan kita dapat keistimewaan insentif yang ditawarkan oleh syarikat. Kan? Okey, baik. Apa yang Chuang Ho bagi? Chuang Ho tawarkan pada kita wang, masa dan kesihatan. Dapat pendapatan, kebebasan keuangan, masa untuk bersama keluarga dan dapat kesihatan yang sangat baik. Ini Chuang Ho beritahu apa yang kita dapat bila kita jadi pengedar, kan? Okey, baik. Yang keenam, akad dalam perniagaan jualan langsung. Yakni akad ni sebut sebagai perjanjian lah. Apa mesti ada dalam satu perniagaan MLM ni? Iaitu akad dia ialah dia menjanjikan pemberian upah kepada pihak yang berjaya menghasilkan satu natijah.
Akad ini bersifat result oriented, iaitu berorientasikan natijah. Ini yang disebut dalam syarak, iaitu namanya aju'alah. Aju'alah. Macam kita dalam syarah, memang kita pihak syarikat menjanjikan upah ataupun bonus ataupun commission kalau kita berjaya mencapai tahap-tahap tertentu. Syarikat kata kalau kamu berjaya mencapai PV 400, kamu layak dapat bonus 4%, dan begitu juga berikut semikiannya. Dan ada faedah-faedah lain lagi yang syarikat janjikan. Ya. Okey, ya, itu antara yang sah, yang kita tak tahu sebenarnya, tapi ini yang antara kehendak syarak. Okey, yang ketujuh, mesti ada kontrak berteraskan prinsip saling redha meredai, iaitu akad antara pihak-pihak yang berkontrak, kita dengan syarikat mestilah saling redha meredai semasa mematai akad. Fuqaha, ulama bahagian fiqh yang menetapkan, yang membincangkan hukum, bersepakat bahawa prinsip saling redha meredai ini merupakan syarat sah akad. Maknanya gini, tidak boleh syarikat paksa orang. Syarikat paksa orang jadi ahli, ataupun pengedar lain paksa orang lain jadi ahli, tak boleh. Sebab kalau adanya niat memberi paksaan, tekanan, maka ini ditegah oleh syarak. Sebab tu bila kita berbisnes, ya, kita mesti memberi ruang kepada prospek kita, klien kita, berbincang. Macam kita belajar di awal-awal tadi tentang kaedah untuk close sales, untuk close sales. Ada cara-cara step dia, kan. Kemudian beri ruang kepada prospek untuk berfikir, kan, masa kalau kita push dia, maka dia tidak bertepatan dengan konsep prinsip saling redha meredai. Okey, yang ni boleh tengok dalam buku panduan kita ni. Kalau ada skim, mungkin satu masa kita boleh bedah buku ni, kan. Sebab buku ni bukan buku biasa-biasa, rasanya ramai orang tak baca, kan, tak ambil tahu. Tapi sebenarnya kebanyakan kandungan yang kita belajar dalam slot bisnes, dalam sudut bisnes dalam meeting ni, memang sebahagian ni sebut dah ni. Contohnya macam marketing, kiraan antara asas 3,200 sehingga sampai gold diamond pun ada sebut dalam ni, ya. Okey, baik. Kemudian yang ke-8, ciri ke-8, keistimewaan peserta. Mesti peserta yang jadi pengedar pada syarikat ni ada keistimewaan dia. Jangan sama je macam orang biasa, kan. Maknanya apa yang dia dapat? Peserta ini mesti mendapat potongan harga. Keistimewaan dia salah satunya mendapat potongan harga bagi setiap pembelian, ataupun dapat voucher ke ataupun kupon ke. Ini berdasarkan akad janji untuk memberi hadiah, bonus. Yang kedua, mendapat komisen ataupun bonus ataupun faedah ekonomi lain bagi setiap pembelian ataupun jualan peribadi, ataupun pembelian ataupun jualan orang di bawah rangkaian, atau dalam kumpulannya berdasarkan akad aju'alah. Jadi kalau orang tersebut, dia sendiri dan kumpulan di rangkaian di bawah dia berjaya mencapai satu sasaran jualan tertentu, maka dia boleh mendapat komisen, bonus, faedah ekonomi lain. Macam kita ada, kan, kita ada komisen, kita ada bonus, kita ada bonus prestasi, bonus kepimpinan. Kemudian ada faedah ekonomi lain. Contohnya apa? Contohnya macam bercuti melancong, ada bonus diamond, ada bonus untuk tukar kereta setiap 4 tahun 60,000. Bonus percutian 15,000. Kita ada ni. Okey, baik. Kemudian menjadi pengedar kepada rangkaian produk syarikat, iaitu menjadi satu entiti perniagaan berasingan di bawah syarikat jualan langsung. Maknanya pengedar ni dia dari segi undang-undang dia tak terikat dengan syarikat. Maknanya kalau syarikat tu dia ada contohnya, katakan dia ada kesalahan segi undang-undang, pengedar takkan dipersalahkan. Kalau salah tu memang datang syarikat, sebab dia entiti berbeza. Itu kena faham, pengedar dengan syarikat ialah entiti yang berbeza. Kalau dalam bisnes lain, bisnes MLM, contohnya macam yang bisnes runcit lah, pembekal susu, kan? Susu farm fresh ke sebagainya, yang di Pesaraya tu ada pengedar-pengedar dia, kan, yang mengedarkan produk. Mereka ni pun sama, kan, status pengedar ni dia tak ada terikat. Maknanya kita ialah terbebas daripada ikatan dengan syarikat. Okey, baik. Ini apa yang Chuang Ho tawarkan kepada kita bila menjadi ahli. Ini disebut sendiri dalam buku panduan pengedar ni. Kalau kita pernah baca lah. Apa kelebihan bisnes Chuang Ho ni? Beritahu kepada kita bahawa pertama, kita tak perlu melabur pun.
Kedua, tak perlu simpan stok banyak-banyak. Kan? Tak simpan stok pun tak apa. Kan? Yang ketiga, membantu diri sendiri dan orang lain. Bagus Syong Ho ni nak bantu diri kita sendiri dan nak bantu orang lain. Ya? Yang keempat, memberi peluang yang sama. Sebab tu nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni penting. Sama ada orang tu orang yang miskin maupun kaya, semuanya ada peluang yang sama sebab tidak perlu melabur, tak perlu simpan stok. Maknanya orang yang kurang kemampuan jangan rasa dia tak ada peluang, dia ketinggalan, tidak. Bahkan dia bermula dengan yang sama sebab dia bergantung kepada usaha dia. Dan yang kelima, perkembangan yang tidak terhad. Maknanya yang macam Go Diamond kita sebut, unlimited. Kan? Sebagaimana kita sihat, panjang usia, umur, kita boleh teruskan lagi. Kalau nak terus lah sampai Go Diamond, tembus Go Diamond lagi lama pun tak apa. Nak capai 6 angka pendapatan ke, terpulang pada kemampuan kita. Tidak ada terhad. Itu dia sebut. Kan? Dia tak kata sampai tahap ni kamu dah gaji sebulan 200,000, tak ada. Kan? Terpulang pada kita. Ini antara kehebatan berniaga dengan Syong Ho. Ya? Okey, baik. Yang ke-9, kriteria produk. Suatu MLM patuh syariah, antara ni mesti ada memenuhi kriteria produk iaitu halal dan bermanfaat menurut syarak, ataupun kita panggil halal dan thayyibah. Ada produk halal tapi tidak bermanfaat, tidak thayyibah lah. Jadi produk itu mesti berkualiti, selamat digunakan, mestilah dijangka secara wajar, munasabah dan adil, bahawa produk yang ditawarkan masih diminati untuk dibeli oleh pengguna sasaran tanpa mengambil kira pelan pemasaran MLM. Maksudnya begini, produk kita ni mesti berkualiti, selamat, dan produk kita produk yang munasabah, yang mana sampai dalam masa 5 tahun ni memang orang akan guna punya, tak ada dah, tak relevan. Kan? Contoh macam kita sendiri dalam Syong Ho, produk kita memang selamat dan berkualiti sebab kita ada persijilan makanan kesihatan dan pengiktirafan, akreditasi dan sebagainya. Kita punya kilang bertaraf dunia. Kemudian produk kita ni memang produk yang menjadi keperluan kepada apa dia? Kesihatan. Dan kesihatan kita ni memang benda yang kata asas sampai kita mati, sampai bila-bila pun, sampai kiamat. Jadi memang relevan. Kopi ke sebab apa semua sekalipun, yang segala produk Syong Ho yang membantu untuk kesihatan ni memang munasabah dan relevan. Okey, baik. Kemudian produk bukanlah sebagai topeng atau helah dan urus niaga bagi mengabuli skim cepat kaya. Ada setengah MLM, kalau berdasarkan pengalaman saya, produk dia kadang-kadang topeng je. Kan? Padahal dia ada benda lain. Belakang tu panggil money game, pertaruhan duit. Kemudian produk makanan, minuman dan barangan kegunaan dijual syarikat adalah mendapat pengiktirafan halal daripada JAKIM ataupun badan-badan persijilan halal di iktiraf JAKIM. Alhamdulillah, kita punya produk pemakanan semuanya setakat ini mendapat persijilan halal. Sama ada halal daripada autoriti agama Islam Taiwan yang diiktiraf JAKIM, juga produk yang dikilangkan di negara kita juga dapat status halal. Tuan-tuan boleh cek produk status halal ni di website portal www.halal.gov.my. Kemudian bila dapat portal ni, boleh type di bahagian kotak merah ni, verify halal status ni, type produk apa. Contohnya nak type CEO Coffee, type CEO Coffee, dia akan keluar. Contohnya Lactoberry. Kalau sebelum ni ada orang tanya, Lactoberry ni tak ada logo halal, tak ada sila halal ke? Lactoberry kita halal sebenarnya. Kalau kita cari kat JAKIM, tulis Lactoberry, maka akan keluar Lactoberry ni jenama Syong Ho, mendapat persijilan halal seperti dalam kotak merah ni, rujukan halal JAKIM, dan sijil halal kita sampai tahun 2023 dan akan diperbaharui setiap color dia yang diperlukan. Jangan risaulah, Lactoberry kita halal. Mungkin akan datang ada kod kotak yang kat kotak akan ada sijil halal. Cuma nak beritahu, kalau ada klien kita tanya, halal lah. Boleh search dekat JAKIM yang tadi. Okey, baik. Harga yang ke-10, harga produk. Harga bagi produk yang ditawarkan oleh syarikat hendaklah munasabah, berpatutan, tidak melampau dan berkadaran dengan jenis kualiti barang dan perkhidmatan. Produk yang ditawarkan masih diminati dibeli oleh pengguna pada harga ditawarkan tanpa mengambil kira pelan pemasaran. Baik. Produk kita ni produk yang harga dia sangat munasabah, berpatutan dan tidak melampau sebab berbanding dengan kualiti dan manfaat yang ditawarkan tu. Kan? Kalaulah ditawar harga murah tapi manfaat sangat hebat, kan? Itu sangat mustahil. Sangat mustahil sebab manfaat yang hebat ni dia datang pada usaha yang hebat. Kan? Usaha yang hebat. Syong Ho ni dia berusaha untuk menghasilkan produk yang baik
untuk mengekalkan kualiti, mengambil kos yang sangat banyak. Kalau kita belajar tentang Lindsay kan, tentang produk-produk Lindsay sebelum ni, kos untuk penyelidikan untuk mengekalkan kualiti produk bermakan jutaan dolar Taiwan. Dan produk kita ni masih diminati sampai hari ni. Berbotol-botol orang beli kan, kopi pun sama sampai tak cukup stok. Memang relevan kan, walaupun tak mengambil pelan pemasaran, sebab orang hari ni kita guna produk bukan sebab semata-mata bonus, tapi kita nak tahu manfaat dia pada kesihatan kita, ya. Dia relevan. Sebab ada setengah syarikat tu bantal pun beribu. Bantal saja ribu kan. Buat apa bantal ribu kan? Beli bantal lain sedap lagi, bantal hotel. Ini mesti jalan yang kita dapat. Yang ke-11, pemberian insentif. Salah satu kriteria MLM Patuh Syariah mesti berikan insentif kepada peserta berupa komisen, bonus atau faedah ekonomi lain. Pembayaran komisen, bonus atau faedah ekonomi ni ialah berdasarkan konsep jualah tadi. Ya, memberi ganjaran di atas usaha berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan oleh syarikat. Pemberian bonus ni bukan berdasarkan jumlah rekrut semata-mata, tidak. Dia mesti berasaskan jualan kuantiti barang. Macam kita, alhamdulillah, kita bonus kita bagi berdasarkan PV. PV ni datang daripada mana? PV ni datang daripada jualan kuantiti barang. Ya. Okey, baik. Pelan pemasaran syarikat jualan langsung dan pelan pemberian insentif yang bermatlamat perekrutan atau pengambilan peserta baru semata-mata atau terutamanya sebagai kelayakan dapat komisen ialah elemen perjudian. Tak boleh. Ya, kalau ada syarikat tu memang dia bagi bonus, siapa dapat ahli banyak sekian dah dapat bonus ni. Kan, produk tak apa-apa pun, kan, tak ada apa-apa pun, kan, tapi besarkan macam ni, tak boleh lah, tak boleh. Ya, okey. Upline berhak menerima komisen, ya, di bawah sekali ni. Upline berhak menerima komisen, bonus atau faedah ekonomi lain daripada pembelian atau jualan downline berdasarkan akad jualah, iaitu pihak-pihak yang bersepakat dalam melaksanakan satu kerja al-mustarikun fil amal dan syarikat sebagai pihak yang menjadikan upah al-jail sebagaimana diperincikan pembahagian dan pemasaran syarikat. Satu, upline sebenarnya berhak untuk mendapat komisen. Sebab tu kita sebenarnya nak bagi jelas kepada downline kita, tanggungjawab kita sebenarnya kena cerita secara jelas tentang pelan pemasaran syarikat supaya mereka faham bahawa sistem pemasaran kita ni adil. Kan? Kita dapat komisen macam mana kiraan dia, macam mana orang bawah nak dapat komisen. Kan? Sebab kita sebenarnya upline ni bukan dia dapat komisen semata-mata, tidak. Dia mesti membuat sesuatu. Yang ni sebenarnya boleh tengok tentang tanggungjawab upline dalam buku biru tadi. Manual tadi, ya. Okey, baik. Kemudian syarikat hendaklah menetapkan dengan jelas kerja yang perlu dilakukan dan natijah dan hasil yang perlu dicapai oleh peserta bagi melayakkan dapat komisen. Ya, memang Chuang Ho dia ajar kita asas 3,200. Apa rutin kena buat hari-hari, 4 rutin. Contohnya home meeting, apa lagi dan sebagainya lah. Ya, kena buat. Kemudian syarikat beri peluang secara adil. Dalam kriteria yang ke-11 ni menuntut supaya syarikat mesti beri peluang secara adil kepada semua peserta untuk dapat komisen, bonus dan insentif. Alhamdulillah, Chuang Ho beri peluang secara adil pada semua orang. Baru start hari ni ke, baru nak start esok ke, sebab semua orang berpeluang untuk berjaya. Bukan macam setengah-setengah syarikat tidak adil. Siapa yang duduk atas susah nak potong. Ya? Okay. Syarikat digalakkan untuk membagikan produk. Memang syarikat kita banyak produk bagi tujuan untuk mendapatkan komisen, mudah untuk jualan kita. Kita memang Lindsay kita pelbagai. Bahkan ada yang targeted sekarang ni untuk certain keperluan. Okay. Kemudian pendekatan ini sebenarnya nak mengelak berlakunya eksploitasi sistem untuk mengelakkan daripada jadi perjudian, pertaruhan. Supaya semua orang tak bertaruh, semua orang dapat peluang yang sama. Ya. Okey, baik. Ini antara yang disebut dalam buku biru ni tentang cara pengagihan bonus, anugerah dan ganjaran. Apa Chuang Ho sebut di sini? Bahawa cara pengagihan bonus, pemberian anugerah dan ganjaran daripada syarikat Chuang Ho adalah berdasarkan prinsip adil dan saksama. Ia juga paling bernilai untuk menggalakkan para pengedar mencipta puncak kegemilangan. Kalau boleh semua dia nak bagi jadi gold diamond, tak ada masalah pun. Tak miskin pun Chuang Ho ni. Kalau semua jadi gold diamond. Sebab apa? Semua menyumbang kepada ekonomi untuk memajukan syarikat dan memajukan pengedar sendiri. Tak ada masalah. Okay. Ini antara yang hebat lah, yang kita kena rebut peluang ni, bahawa jangan rasa kita ketinggalan,
InsyaAllah kita akan mencapai puncak kegemilangan ini. Ya. Yang ke-12, melantik penasihat syariah. Ya. Jadi salah satu kriteria adalah menghendaki pihak syarikat melantik penasihat syariah yang ada ijazah sarjana muda dan bidang usul fiqh dan muamalat 2 orang sekurang-kurangnya. Dan penasihat syariah ini ada pengalaman dalam bidang muamalat. Dan penasihat syariah ini tidak ada hubungan langsung dengan mana-mana kroni-kroni dalam syahur, tak ada adik-beradik ke sepupu, tak ada. Ataupun ada hubungan, ada jadi ahli ke, tak boleh. Ya, saya tak boleh lah. Sebab saya bukan dalam bidang usul fiqh, saya bidang pengajian Al-Quran. Dan saya pun ahli syahur, tak boleh. Sama ada penasihat syariah ini, kita lantik sendiri bekerja dengan syarikat ataupun kita outsource. Maksudnya kita melantik sebagai audit setiap tahun. Setakat ini syahur belum ada lagi penasihat syariah insource, tak ada lagi lah. Ya, dalam syarikat tak ada lagi. Kita boleh cadangkan ataupun kita boleh cadangkan kalau tak nak membuka posisi penasihat syariah, boleh melantik swasta. Antaranya Eza Syariah Solution Advisory. Ya, ini memang pakarlah dalam bidang muamalat, termasuklah Bitcoin dan sebagainya, pelaburan baru-baru yang ada dalam dunia ini. Memang pihak inilah yang akan membuat audit, ya, semua syarikat termasuk syarikat antarabangsa. Ya, sebab ada pakar lah, ya. Antara pakarnya Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Baik, 13 program latihan. Salah satu kriterianya adalah syarikat itu mesti ada program latihan dia, training. Kita ada training, alhamdulillah. Sama ada seminar ataupun kelas yang bilik kecil ataupun home meeting ataupun buat seminar di luar, memang ada. Ya, memang itu keperluan dia. Tujuannya apa? Kenapa dia hendaki syarat ini, program latihan, supaya syarikat mesti memperkenalkan produk kepada peserta. Untuk peserta dapat ilmu, pengetahuan tentang ciri-ciri produk. Yang kedua, syarikat perlu beri pendedahan kepada peserta tentang kaedah pemasaran serta beretika memenuhi undang-undang. Kita memang syahur yang memang ajar kita ada seminar, segala program latihan yang kita buat supaya kita ada ilmu tentang produk. Kedua, kita ada ilmu tentang kaedah pemasaran. Macam kita belajar malam ni yang pertama kan, tentang yang awal tadi tentang kaedah pemasaran. Itu sangat penting. Dan kedua, bila ada isu baru tentang penjualan, contohnya orang jual di Shopee dan sebagainya, dia beritahu, dan ke situ kita dalam penglatihan kita boleh beritahu tentang supaya pengedar beretika dan patuhi undang-undang. Ya. Okey, baik. Dan program latihan yang hendaki oleh syarak ini mestilah bertepatan, iaitu memelihara adab dan pergaulan antara lelaki dengan wanita. Kalau nak berbayar ke percuma tak ada masalah. Kalau berbayar mesti yuran munasabah. Ya, kalau percuma, alhamdulillah. Kita alhamdulillah setakat ini kita punya program, sama ada company buat sendiri ataupun yang apply buat, semua percuma, alhamdulillah. Cuma mungkin ada setengah orang kata, kalau saya tak silap, ada setengah pengedar dia buat berbayar kan. Wallahu alam. Tapi kebanyakan pengedar kita tidak berbayar percuma. Tapi itu bukan salah syarikat. Syarikat memang sediakan percuma sebab kriteria ini kriteria untuk syarikat, ya. Dan pengedar, ya. Kalau boleh jangan, kalau berbayar yuran yang munasabah. Kalau dalam RM1, RM2, RM5 tak apalah, janganlah ratus-ratus banyak sangat kan. Okey, baik. Dan setakat ni program kita punya training memang tidak ada pergaulan lelaki wanita. Sebab saya pernah pergi seminar MLM lain, dengan melompat-lompat, menari-nari dengan muzik kuat, kalau pergaulan nak kena tepuk tampar pula, macam payahlah kan, susahlah. Kita pun tak senang duduk kan. Kalau macam tu cari rezeki tempat lain pun tak apa. Tuhan tu maha kaya kan. Okey. Kemudian kalau boleh dalam slot latihan ni ada penasihat syariah beri latihan bimbingan kefahaman tentang teori dan kepatuhan syariah dalam MLM, ya. Okey, ini antara meeting yang kita buatlah di Wisma Syahur, di hotel-hotel oleh upline, di rumah, ya, home meeting sebagainya. Kita ada ni, ya. Kemudian yang ke-14, polisi beli balik atau polisi bayar balik. Syarikat mesti ada tertulis satu kontrak tentang polisi beli balik dan bayar balik. Dan polisi beli balik bayar balik ini dalam tempoh 6 bulan. Minimum 6 bulan, dan pembayaran dibuat untuk pulang balik, untuk polisi beli balik ni tidak kurang daripada 90% daripada amount yang dibayar. Kita ada tak Syahur? Kita ada sebenarnya, tapi tak tahu. Tak ada orang tahu kot. Tak ada orang ambil tahu. Dalam buku biru juga disebut apa? Produk yang dipulangkan diberi dengan kadar pulangan 100%.
Maknanya terlebih daripada kehendak kriteria patuh syariah. Ya. Cumanya dengan syarat. Janganlah produk tu rosak, terkemek kepik sini, dah terkoyak, dah terbuka. Tak boleh lah. Dia mesti dalam keadaan yang asal, tidak lagi digunakan. Ya. Okey. Kemudian pembayaran kita dibuat bila dalam masa 30 hari. Tadi minta 6 bulan, kita buat 30 hari. Alhamdulillah, cepat, tak ada masalah. Setakat ni jaranglah orang pulang stok. Biasa orang pulang stok ni sebab dia nak berhenti jadi ahli. Tapi kita tak ada sekarang ni. Kita memang habis lah. Ya? Guna sendiri jual. Ya? Okay. Tapi nak ceritanya adalah polisi tu. Kalau kokok berlaku kes tu memang adalah. 15, ada kriteria penarikan diri peserta. Mana-mana peserta boleh tarik diri daripada penyertaan syarikat bila masa berdasarkan terma syarat yang dipersetujui oleh kedua pihak. Kita boleh tarik diri. Kan? Kita boleh tarik diri sebenarnya. Ada sebut dalam buku biru ni, muka surat 27. Pengedar hendaklah memaklumkan syarikat. Tapi kena beritahu lah. Jangan tarik diri hilang macam tu kan. Beritahu syarikat bahawa saya nak menarik diri. Sebab boleh menarik diri dengan rela hati. Tak ada masalah. Kan? Saya memang suka rela hati nak naik diri. Dan nak pulangkan stok balik, nak tarik diri, nak pulangkan stok balik, boleh, tak ada masalah. Syarikat tak larang pun. Sebab ada setengah MM macam susah nak tarik diri. Kena macam-macam pula. Tapi kita tak ada masalah. You all nak ada choice masing-masing, choice sendiri boleh. Ya. Okey, baik. Nah, inilah antara yang saya sebutkan tadi tentang kriteria MM patuh syariah. Kita boleh tengok sini dalam syarikat kita, dan kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang ada buat bisnes lain, kita compare cerita. Kan? Kadang-kadang kita ni buat MM yang di atas tu orang bukan Islam. Kan? Timbul jadi keraguan tu banyak kalau terutamanya nak cerita dekat orang Islam. Termasuk saya sendirilah. Kan? Jadi bila ada kriteria macam ni, kita boleh check and balance, semak balik. Tak ada masalah. Maka boleh. Walaupun yang atas tu orang Cina, kan? Tak ada masalah. Kita boleh bermuamalah asalkan memenuhi kriteria ni, maka kita dapat mencari rezeki yang berkat lah. Itu saja kan. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini berkenaan dengan kriteria patuh syariah. Ya, yang tajuk lain itu insya-Allah akan datanglah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita semua untuk kita yakin berbisnes secara halal dan berkat dengan syahwat insya-Allah, dan kita sentiasa melihat dari semasa ke semasa perjalanan bisnes syahwat ni supaya memenuhi syarat. Dan kita pun selesa. Kalau ada benda tak kena, yang terasa nampak macam tak memenuhi lagi, kita boleh sampaikan cadangan ini pada pihak syarikat. Sebab pihak syahwat ni, syarikat syahwat kita memang sangat terbuka. Kalau ada sebarang cadangan untuk tambah baik, dia akan inilah untuk berbincang dengan manager kita, tak ada masalah. Ya. Okey, wallahu alam. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC kita. Okey, terima kasih Ustaz Syahizad tentang patuh ke tak patuh syarikat Syonghor ni. Okey, kira dengan penjelasan Ustaz tadi, semua kira dah terbuka lah kot minda semua kan. InsyaAllah kita punya memang patuh syariah lah kalau kita tengok betul-betul kita punya perjalanan di dalam Syonghor ni. Okey, macam contohnya macam saya pun dah lama dalam Syonghor, lebih pada 20 tahun. Memang inilah salah satu syarikat yang tak pernah lagi lah saya jumpa lagi yang memenuhi semua kriteria-kriteria yang disebut oleh Ustaz Syahizad tadi. Okey, jadi saya pun tak nak memanjangkan lebih kita punya meeting pada malam ini. Rasanya semua pun dah, mata pun dah kuyuh semua kan, masa pun dah panjang. Jadi kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sebelum tu kita tutup dululah kita punya pengajian kita pada hari ini dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, kita berjumpa lagi di sebelum tu saya nak inform kami akan buat FB Live pada hari Isnin. Mintalah ramai-ramai tengok dekat page Raja Lindsay pada macam biasalah hari Isnin pukul 8.30 selama 1 jam. Kita akan berbincanglah menyambung perbincangan yang minggu lepas. Okey, Zoom meeting akan disambung lagi pada masa akan datang.
InsyaAllah. Okay, hari ini kita tutuplah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.